Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa ini kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kerana apa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa ini kepada orang-orang yang beriman? Kerana Allah Subhanahu wa taala ingin meredai mereka, dan Allah Subhanahu wa taala ingin membalas untuk mereka dengan balasan yang terbaik, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Demikian dua balasan daripada Allah, iaitu keredaannya dan syurganya yang Allah taala sediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Dan apakah tujuan puasa? Tujuan puasa tidak lain tidak bukan seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dan takwa adalah kunci kepada syurga, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi syurga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, manakala puasa membawa kepada takwa. Maka kedua-duanya, iaitu takwa dan puasa, adalah perkara yang penting supaya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dikurniakan ganjaran yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu asyurga. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang dibacakan tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, iaitu puasa telah difardukan, telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ini bermakna puasa telah diwajibkan kepada umat-umat para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu, dan daripada mereka, zuriat-zuriat mereka, keturunan mereka, generasi demi generasi. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini? Yang berlaku pada hari ini adalah kita tidak melihat selain daripada umat Islam yang berpuasa, manakala umat yang lain telah hilang ajaran berpuasa daripada amal perbuatan mereka. Jadi ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahawa agama Islam ini merupakan agama yang benar di sisi Allah, agama yang boleh bertahan walaupun zaman berganti zaman, masa silih berganti. Tetapi umat Islam tetap berpegang dengan ibadah puasa yang telah diwajibkan ke atas mereka dan yang telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum mereka. Jadi daripada ayat yang ringkas ini dapat kita simpulkan, yang pertama, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyeru siapa yang beriman kepadanya agar melaksanakan ibadah puasa. Ini bermakna ibadah puasa merupakan salah satu tanda iman manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita berbangga dengan ibadah puasa yang diamalkan pada hari ini, pada bulan yang mulia ini, oleh 1.6 bilion umat Islam di hadapan umat yang lain yang tidak melaksanakan ibadah puasa yang pernah difardukan ke atas mereka. Jadi ini menunjukkan keagungan, kebanggaan kita dengan agama kita, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil selain Islam sebagai agama tidak akan diterima, dan di hari akhirat mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Dan
ayat pengajaran daripada ayat ini lagi adalah puasa ini tujuannya, objektifnya, matlamatnya adalah menyampaikan kita kepada martabat at-taqwa, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Itulah makna takwa. Dan takwa adalah jalan kita, adalah syarat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita pada kali ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meredai kita, menyampaikan kita kepada martabah takwa yang paling sempurna, yang paling tinggi, dan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Merekalah sebaik-baik teman di akhirat nanti. Wallahu alam. Selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.